Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, leaders. Morning. Morning. Alright, fantastic. Terima kasih kepada you guys yang datang hari ini. Ini adalah sesi mastery session untuk Elite Ventures. Kita bukan nak meeting sangat pun. Sesi ini adalah sesi untuk belajar. Okay. So, belajar macam mana nak tambah baik you punya knowledge, you punya skill set, you punya perspektif. Okay, kita nak tambah baik banyak perkara. Cuma bonus, since saya dah masuk kelas Datuk Dr. Haji Rusli Abdullah, saya nak kongsikan ilmu-ilmu yang mereka ajarkan week by week. Maksudnya kalau you guys datang setiap minggu dapatlah ilmu-ilmu yang basically I belajar coaching dengan Datuk. Okay, so you guys tak payah datang, I just delegate sebalik kepada you guys, I leverage semula kepada you guys. Okay, so hari ini adalah berapa hari bulan hari ini? 15 hari bulan Julai. Okay, perhaps Z boleh bantu I WhatsApp dalam grup bagi tahu kita dah bermula. So perhaps yang lain ni bolehlah sesegera mungkin. I nak congratulate kepada you guys yang selalu datang awal, especially kepada you guys yang datang hari ini. Okay, kita ada tadi, kita mulakan dengan Puan Odi, Cik Dia, lepas tu kita ada Cik Z, lepas tu Puan Maria, and then Cikgu Sarah. Okay. Sebab kenapa saya nak congratulate kepada you guys, orang-orang yang berjaya basically adalah orang yang jaga masa. Okay, tolong tulis ayat tu. Tolong tulis nota tu. Okay, nota pertama. Orang-orang yang jaga masa, orang yang berjaya basically adalah orang-orang yang menjaga masa. Okay, sebab kenapa? Orang-orang kalau Mas Salim panggil apa tahu? Time is precious. Time is precious. Time is gold. Time is wealth and so on. Okay, kenapa cakap macam tu? Sebab semua orang ada 24 jam. Tapi yang bezakan I dengan Najib Al-Sadok, I dengan Warren Buffett, I dengan Datuk Ismail Sabri adalah masa yang I guna pakai. Masa sama, tapi macam mana you guna pakai? Right? So perhaps you guys boleh mastery about masa. And I nak you guys check dulu audio, I nak selalu on audio supaya kita boleh communicate, video wajib on, and then nama kita boleh rename, and then notes. Boleh tak tengok buku nota anda semua? Yes, Puan Maria, bagus. Mana buku nota yang lain? Puan Odi, Cikgu Sarah, Z. Cik Dia, mana buku nota anda? Pergi cari. Okay. So, kat sini I nak you guys tahu di mana kalau nak buat orang impress, tadi I dah share dengan Puan Maria, you nak datang, orang terkejut tengok you, atau you nak datang orang excited tengok you. Alright? Basically terkejut bagus, tapi kebanyakan terkejut ni terkejut yang terkejut. Okay? Orang macam tak expect dan orang akan beralih arah, orang tak pandang you. Kita nak orang tengok kita secara excited. Alright? Orang teruja tengok kita. Macam mana cara nak buat orang teruja tengok kita? Please jot down nota ni, adalah melalui personal branding you. Right? Oh, my name is Dia. I adalah top achiever untuk MDRT selama 80 tahun berturut-turut. Contoh, orang tu jadi ni umur berapa sebenarnya kan? Okay. So kat sini you guys kena highlight your brand. So saya datang sini adalah untuk bantu naikkan sales you supaya dapat 300,000 dalam tempoh masa 12 bulan melalui digital business training. Right? That is selling. That is pitching. Right? So first of all, you kena buatkan orang excited dengan you. Okay, this is how I made people excited about me. Okay, I highlight at least 3 point. At least 3 point. I tak nak lebih daripada 3 point. Sebab kenapa? Kalau melebihi 3 point, dia nampak macam memuji diri. Dia bukan memuji lah, dia memuja diri sendiri. Okay, dia macam you kipas lebih sangat. Tu bahasa mudah dia. Okay, I nak you at least highlight 3 point. Okay, tapi 3 point ni bukannya you setiap kali jumpa orang, you cerita 3 point ni, tidak. Setiap kali jumpa orang cerita 1 point je. My name is Kamil Abdullah, I dah consult usahawan lebih kurang 5,110 consultation hours. Itu je. Petang I jumpa orang lain, I cerita pula berapa ratus, berapa ribu orang usahawan yang I dah bantu. Malam I jumpa orang, I beritahu pula benda lain. Right? I takkan cerita benda yang sama. Dah berdapat? Okay, awesome. Nampak semua fokus, so hidung kembang-kembang. Okay, nampaklah tengah tulis nota. So kat sini ada guys faham, our vision adalah untuk empower usahawan. Kita nak memperkasakan, membangunkan, menguatkan usahawan. Okay, melalui 2 program. Pertama training, kedua coaching. Itu je kita nak buat. Tak nak buat benda lain dah. Sebab kenapa? Kita nak fokus buat benda yang sama untuk berpuluh tahun.
Okay, and I nak you guys faham, you guys duduk dalam misi yang ketiga. Alhamdulillah kita dah usahakan misi yang ketiga, dan misi ketiga ni you guys takkan dapat 15k income kalau you guys tak berusaha. Okay, macam mana kita boleh bantu you, macam mana kita boleh bangunkan you, macam mana kita boleh lajukan you adalah melalui 3 perkara. Human psychology, business strategy, dan juga digital mastery. So 3 benda ni adalah kelebihan company I. Tolonglah tanya 3 perkara ni at least. Alright. Coach, I tak ada soalan lah, tapi I nak tanya lah, business strategi apa yang I boleh tahu hari ni? Nak berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan finance ke, berkenaan dengan HR ke, sales ke, just tanya je. Okay, keep asking. Okay, Coach, I rasa macam I dah buat lah semua digital punya platform, apa lagi I tak buat You dah pernah masuk LinkedIn? Right, kadang-kadang kita tahu tapi kita terlepas pandang. Right, just ask the question. Alright. So, personal branding. Okay. So, since we are talking about personal branding tadi tu, siapa yang nak I bantu dulu kat sini? Okay. Tak ada suara pun. Hello. Siapa tu? Okay, Puan Maria. Hai, ibu mengandung lagi power pada yang lain. Yang lain ni dah sarat. Hormat. Okay, so welcome juga Puan Eza, Puan Suzy. Perhaps you guys boleh rename nama dan juga tukar background. Alright, thank you so much. So saya nak bantu Puan Maria. Puan Maria, Puan Maria kalau dalam Elite Venture, agak-agak you nak orang public marhain, orang Malaysia ni pandangnya sebagai apa? Apa yang you nak sangat? Cuma jom fikir. Jangan cakap tak tahu, tak boleh. Waktu ni lah kita nak brainstorm. Okay. Agak-agak apa kalau you nak orang sekeliling pandangnya sebagai apa? Usahawan berjaya. Usahawan berjaya. Ya ke? Puan Maria, ke you nak orang pandang you sebagai tokek-tokek? Tak ada. Macam orang kaya. Ke sebagai orang yang berilmu ke, sebagai orang yang soleha ke, sebagai orang yang baik ke, sebagai orang yang rajin ke, apa? Orang yang yang suka belajar kot. Suka belajar. Okey. Kalau you nak orang pandang you suka belajar. Okey, I nak yang lain tulisnya praktis ni, how to set personal branding. Okey. First kali you nak orang pandang you sebagai apa? Okey. Kenapa I bermulakan dengan perkataan tersebut? Branding adalah perspektif. Ada orang pandang I Kimi Abdullah. Ada orang pandang I Aegis. Aaron Aegis. Tiba kan. Okay. Ada orang pandang I idola. Ada orang pandang I mentor. I tak tahu. Ada orang pandang I macam, dia ni I kenal dia dulu macam ni. Oh, dia ni arkitek. Berbeza pandangan. Perspektif. Tetapi kat sini, orang boleh pandang you, orang boleh assume macam-macam. Tapi macam mana you nak set satu direction? I nak orang pandang I sebagai orang yang berilmu. Okay. And untuk pengetahuan kalian, I pun ada setting yang sama macam Puan Maria waktu mula-mula I belajar. I nak orang pandang aku ni dah tak ada apa, muka tak ada, duit tak ada, apa semua tak ada. At least orang pandang aku sebab aku ada banyak ilmu. So I set that. Macam mana I set? I cakap, kau nak orang pandang kau macam mana orang yang budak pandai ke, budak yang tahu semua benda ke, budak yang macam mana? I set for myself. Sampailah I cakap betul. Bila I set my personal branding tu sampai ada satu vision. Esok kalau aku pencin ni, aku nak pencin jadi lecturer je lah. Right, just relax, belajar, ngajar orang. I ada set for that. Lecturer apa pun I tak tahu. Tapi I nak jadi lecturer part time. Okay. So sebab the perspektif ni I set. So bila Puan Maria ada perspektif nak orang pandang ni sebagai orang pandai. So you kena set diri you apa? Pandai dari bidang apa? Okay. Nombor 2, satu perspektif. Nombor 2, ke arah apa? Perspektif apa? Nombor 2, ke arah apa? First, you nak orang pandang you sebagai orang yang bijaksana, orang yang berilmu lah. Ke arah apa? Ilmu agama, ilmu bisnes, ilmu parenting, ilmu motivation, ilmu self development, ilmu cash flow, ilmu apa? Alright. You fokus dulu benda tu. Okay, Puan Maria, you nak orang pandang you pandai ke ilmu apa? Ajar anak membaca. Ajar anak membaca. Okey, kenapa ilmu ajar anak membaca? Sebab
saya dah lama dalam bidang ni. Lepas tu saya pun dalam masa yang sama saya jual produk pendidikan kan. So macam tu lah. Alright, okay, fantastic. So, kat sini, kalau I bantu you killing two birds with one stone, nak tak? Alright, you set satu branding yang you boleh grab dua jenis bisnes terus. Boleh, Puan Maria? Boleh. Okay. Puan Maria, Eleventures kita ke arah membangunkan usahawan. So basically usahawan yang kita bangunkan, mereka juga ada anak. Setuju? Betul. Alright. So kat sini macam mana you nak guna pakai seketul batu, you nak kena guna pakai seketul bongkah ni nak bunuh dua orang individu. Bukanlah nak bunuh. You nak monetize dua orang individu. Siapa individu tersebut? Okay. Pertama tadi set you punya perspektif. Nombor dua adalah ke arah apa? Nombor tiga, you kena target. Nombor tiga adalah individu. Siapa kelompok? Nombor tiga tulis kelompok atau individu. You kena tahu dulu kelompok apa. So Puan Maria, I bantu you target kepada kelompok usahawan. Alright, fokus kepada kelompok usahawan. Dan nombor empat adalah setting. Ini dah macam business funnel ni, business strategy. Nombor empat setting apa? Business setting. Okay, business setting ni I touch sikit saja, I tak boleh nak touch banyak. Business setting adalah mana yang you nak cerita dulu, mana yang you nak cross sales. Mana yang nak direct sales, mana yang nak cross sales. Alright. So, first adalah you jual business training dahulu. Alright. Dan kelompok you adalah I nak target hanya usahawan yang ada anak kecil. Itu saja. Kenapa? Selepas you jual training ticket, digital business training ticket, dia dah beli, dia dah hadir, you upsell. Upsell macam mana? You boleh upsell program seterusnya atau you cross sales. One, congratulations. Perhaps ilmu yang you belajar ni boleh bangunkan bisnes you supaya anak-anak you boleh pandai. Sengaja you touch anak-anak. Dan bila terima kasih banyak, dan dalam sesama puan, kita pun ada jual produk kanak-kanak. Alright. Nak tahu tak macam mana dia boleh beli produk you, Puan Maria? Sebab dah trust. Sorry? Sebab dah trust. Sebab dah trust, betul. Sebab dia dah trust, sebab dia dah kenal you, sebab dia dah selesa dengan you. Dia lagi mudah daripada you nak target banyak kelompok, nak target banyak bisnes. Okay? Sebab tu perjalanan business flow is very important. Alright? Sebenarnya kalau you guys nak faham daripada penceritaan I tadi, you nak set personal branding, you kena tahu dulu apa yang you boleh buat. Apa yang you akan buat, apa yang you mampu buat, dan baru senang you nak set you punya personal branding. Perhaps perkara ni dapat bantu Puan Eza dalam sesama. Yang hari tu runsing kan macam nak set you punya branding. Sebab Puan I believe kat sini semua ada business masing-masing. Tapi macam mana you nak susun bisnes tersebut? Alright, supaya you boleh set you punya personal branding dan you boleh utilize ke semua bisnes yang you jalankan melalui pelanggan yang sama. Kita ambil contohlah. Klien-klien Puan Eza yang dah beli, you buat insurans kan, takaful kan? Okay, yang buat takaful, fokus pada takaful, tapi you target pada usahawan. Sebab kenapa? Usahawan ni mampu nak beli takaful yang banyak, yang besar package dia, atau banyak untuk anak-anak, and so on. You tahu sebab kemampuan mereka. Dah close kemampuan mereka, upsell lah untuk training terus. Puan Eza dia start dengan takaful, kemudian cross sales dengan tiket training. Puan Maria target pada tiket training dulu, kemudian cross sales dengan pendidikan. Alright? So, macam mana dengan yang lain? Cik Dia boleh sama dengan Puan Eza. Puan Odi macam mana? Okay, kat sini nak tahu selanjutnya, kita sambung next week. Dia macam drama Melayu kan? Akan bersambung. Okay, so seterusnya I nak you guys fokus kepada macam mana kita boleh bantu you buat lebih banyak duit. 4M's, members make more money. Alright, so kat sini nak bantu Cikgu Sarah sebenarnya, weekly expectation. Sebenarnya I nak call Cikgu Sarah banyak kali, asyik terlepas je sampai dia tutup semua lampu dekat bilik dia. Biarlah hari ni aku gelap, dia tak ada siapa nampak aku, merajuk. Alright, adalah Cikgu Sarah, saya mohon maaf ya Cikgu, tak dapat nak call Cikgu. Okay, jadual saya sebenarnya sangat-sangat tight. 6.30 pagi keluar rumah, 12.30 malam baru balik.
straight untuk seminggu ni. So agak tight, saya terkejar-kejar dan terlupa nak call Cikgu Sarah. But this is bonus ni, weekly expectation. I tak nak tanya orang tapi I nak sampaikan. Okay. Kejap. No. Yang nak sampaikan tu bukan pada sesi ni. Ada pada sesi seterusnya. Pada weekly expectation. I believe I dah jot down kan? I dah tanya dekat group. Siapa yang nak tanya soalan kan? Kemarin I tanya. Betul? Betul. Sekejap, I cari balik. Siapa yang nak tanya soalan tu? Okay. Cikgu Sarah nanti kita akan jawab for sure. Nak leads, Cik Dia nanti script follow up as guidelines. Okay. Puan Eza dan juga Puan Suzy nak tips tackle founder, script closing. Ini script follow up, script closing. Okay, tak apa, dua benda beza. Bantu Puan Suzy dulu, boleh? Nanti soalan-soalan lain kita akan masukkan dalam sesi seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okay, so I nak you guys fokus dengan nota, okay, supaya you guys boleh dapat jot down secara directly untuk bantu tackle founder dengan script closing. Okay. Okay, yang ini nanti tackle founder untuk Puan Suzy, kita dah ada slide dia. Cik Dia dah buat dah. Cik Jiha dah buat dah. I nak bantu Puan Eza lah, script follow up. Okay, kita tukar-tukar, minta maaf lah. Sebab kita banyak bonus tau sebenarnya minggu ni. Kita dah susun slide kita sedikit. Banyak bonus, banyak benda yang kita nak bagi pada you guys. Script follow up. Okay, first, Puan Eza, situasi you pernah approach siapa Puan Eza? Actually I approach I punya existing customer je. Okay, so you dah approach and then dia senyap ke atau dia cakap nanti ke? Dia sebab okay, ini adalah I punya counter, bukan counter type, apa orang kata? Lupa lah pula ayat dia. Yang orang cakap kan, berapa harga tiket. Okay, alright. Lepas tu? Bila dia sebut pasal harga tiket tu, dia cakap yang tu kena tengok balik budget like macam mana sebab ambil lah. Okay. Dia mungkin orang tak nampak the benefits. So the value tu mungkin agak tinggi untuk dia orang sebab dia orang tak nampak benefits lagi. Setuju? Sebab waktu kan kita perasan kan waktu PKP semua orang bagi free. So dia orang dah terbiasa with that culture. So yang ni bila bila start dengan harga macam ni, Izzah nak highlight kan, okay sebenarnya kalau kau buat dengan value ni sebenarnya benefit dia macam ni. Yang tu lah. Okay, alright, fantastic. So kat sini I nak you guys faham bantu follow up first kali. Kita bagi SOP teruslah. First kali, greetings. Contoh nama dia siapa Puan Eza? Hafazah. Hafazah. Eva. Puan Eva. Nama pendek dia? Puan Eva. Puan Eva, okay. Assalamualaikum Puan Eva. Morning. Okay. So, boleh saya bantu naikkan income bulanan Puan melalui digital business training? Dah, tu je buat. Okay. Okay. So, kalau dia tak balas, dia blue tick, it's okay. Itu trial pertama. I at least ada 3 trial. Alright. Okay. So, first, I target macam ni. Assalamualaikum Puan Eva. Nak saya bantu naikkan sales you RM RM100,000 melalui digital business training. I buat pertama. Nombor 2, I tahu dia tak balas. Nombor 2, okay. I buat apa tahu? I tunjuk video. Okay. Okay, I tunjuk video testimoni. Nanti video ni siapa Jiha, ada tak kita ada video yang khas untuk testimoni sales saja? Serius? Nah, ada buat yang pasal coaching kan dia. Okay. Tak apa, nanti kita akan bantu you bagi satu video. Okay, video testimoni. Sebenarnya video tu kita dah ada upload dah ke dalam website, dalam OnPay. Cuma dia berbentuk landscape dan dia keluar sekali, tapi kita cuba asingkan. Puan Eza hantar video testimoni saja. Okay. Alright. Video testimoni di mana you tahu dia memang takkan balas. Alright. Sebenarnya kenapa kita hantar video? Pertama, sebenarnya kita tengah nak interrupt mindset dia. Alamak, dia ni lagi. Nombor 2, you tahu. Dia tahu you akan contact dia dan you tahu dia takkan balas.
Tapi cara kedua adalah you yakinkan dengan keadaan berbeza. Alright? Dia bagi video pula. Dia tengok, wish, not bad. Tapi dia senyap. Dia masih lagi tak buat decision. Alright? Kali ketiga you offer apa tau? Puan, khas untuk minggu ni saja. Okay, ada 3 hari ni je, contohlah you ambil 3 hari. 3 hari ni je kita bagi diskaun RM100. Harga RM350 ke RM250 sahaja. Itu kali ketiga. Alright? Dan waktu ni, kalau dia tak reply juga, then it's okay. Move to next client. Okay. Alright? Dapat 3 saja. Kenapa 3 ni kadang-kadang bukan apa tahu? Dia tak beritahu dia sibuk. Dia tak beritahu yang sebenarnya alamak aku tengah migraine ni lah nantilah. Alright? So tak apa. 3 ni you contact dalam masa 24 jam. Jangan bagi masa. Okay. 1, 2, 3 tu you buat seru in bracket 24 jam saja. Okay, sebab kenapa? Pertama you tengah kacau mindset dia, nombor 2 you tengah kacau emosi dia. Nombor 3 sebenarnya you nak kacau action dia supaya bertindak cepat. Right? 3 ni kena congruent dan 3 ni dalam masa 24 jam sebab dia tengah dalam keadaan hot. Hot ni dia tengah kehendak dia tengah tinggi. Dia tengah membuat-buat. Okay? Kacau apa tadi? First kacau mindset dia. Nombor 2 kacau emosi dia. Alright. Nombor 3 kacau mereka punya action. Alright. Okay. So, kat sini kenapa you nak kena kacau? Sebab ini adalah sebenarnya awareness. Supaya dia bertindak cepat. Alright. So, kalau you dah dapat 3 benda ni dan dia masih tak bertindak, it's okay. Okay. Bagi dia masa seminggu dan kemudian you kacau lagi sekali. Tapi kacau lagi sekali 3 benda berbeza pula. Okay. Puan, Assalamualaikum Puan, morning. Contoh ni kali yang minggu depan. I bagi teruslah kepada you guys. Minggu depan pula. Pertama you buat apa? Assalamualaikum Puan, morning. Okay. Dah ada 280 pendaftaran. Kita nak cukupkan 250 je. Saya tunggu Puan ni. Itu pertama. Tulis ayat tu. Okay, tulis. Puan, kita dah ada 200, nanti kita akan bagilah numbers tu. Kita dah ada 282 pendaftaran. Kita nak genapkan 300 ni. Saya tunggu Puan untuk hadir. Pertama. Tengah hari pula. Tu tadi pagi. Tengah hari pula. Okay. You buat apa tau? Okay. Kita akan screenshotkan nama-nama pendaftaran tersebut. Okay. Kadang-kadang kita akan screen recording. Kita tengok berapa ramai yang dah daftar. Kita akan bagi bukti ramai yang datang. Okay. Z, you jot down kan? Ini semua kita nak buat nanti. Nombor 3. Okay. Puan, macam mana ayat dia nak bagi ayat dia sentap tapi dalam masa sama masih beradab. Macam tu. Sentap, you guys boleh tulis lah dia punya keyword. Sentap tapi beradab. Macam tu. Okay, macam ni cakap. Kalau I punya sentap tu sentap betul. Puan, dah berapa lama lah sales saya cakap dah berapa lama jadi miskin. Tak kalah tak sedar diri. Lepas tu sentap sangat tu. Okay, dia tak ada yang tu tau. Puan, dah berapa lama sales biasa-biasa. Okay, bila nak rasa kaya macam kawan-kawan lain. Alright. So, ada orang dia memang kena sentap habis. You kena kenal audience you. Alright. Ada orang dia sentap tu ayat macam tu. Dah berapa lama kau miskin ni. Tak teringin ke rasa kaya. Dia tersentap tu baru dia buat. Betul-betul dia sentap betul. Ada orang macam tu. I pernah terpaksa pakai keadaan tu. Okay. Puan sedar tak? Dah berpuluh tahun buat bisnes. Tak pernah kaya-kaya. Tak rasa malu ke kawan-kawan? Baru macam dia diam, dia menitik saya mata. Okeylah, saya buatlah. Alright, tapi waktu tu saya dah redor dah. Lepas ni kalau dia viral kan aku mati lah ni. Right? So, kita ambil risiko. Sebab kena geram. Bantu tak nak gerak. Dia bukan masalah dengan bisnes. Bukan masalah surrounding, masalah dia. Kita nak belajar. Alright, kadang terpaksa guna ayat macam tu. Kadang sampai cakap apa tak, I pernah tahu dalam satu situasi, I bagi suggestion, tapi I sebenarnya cakap, boleh tak you diam? You punya masalah datang daripada alasan tu tak? You nak I bantu tapi you sibuk bagi I excuses and so on. You dah lah bayar I untuk private coaching tapi you sibuk bagi alasan. Biar I tak payah datang. Jadi macam, tapi hati macam takkanlah nak kena sampai sound macam tu kan. Tapi lepas benda tu baru dia sentap. Dia diam je. Dia dengar je. Alright? Sebab ada orang macam tu sampai terpaksa. Tapi kita tak naklah sampai level tu. Sorry?
Itu dah berapa kali baru bagi sentak betul tu. Itu dah banyak kali dah sampai dah Oh, pening dah banyak kepala. kali, ya. Kita yang berdenyut backhand tahu lah macam tu lah. Alright, anyway, dapat semua? Alright, fantastic. I nak you guys, sebab kenapa tahu? Sebab tu I tak nak you guys target 300 orang. Sebab kenapa 300 orang? 300 orang ni yang bolehkan you dapat RM15,000 income. I nak you guys target 4 orang je. Sebab nak go one by one nikah kedang, ponek. Tahu tak ponek tu apa? Ponek. Datang masuk degree 9, you guys faham lah ponek tu apa? Penat. Tired. Tu tired lah, bahasa Melayu ni tired. Okay. So you penat nak kejar ramai orang. Alright. So better you datang hanya kepada 4 orang. Dapat Cik Salwa? Tiba terus kita tegur dia. Assalamualaikum. Thank you Cik Salwa datang. Alright. So dapat semua? Dapat. Alright, fantastic. Ui, berseri-seri lah Cik Salwa, muka flawless lah. Pakai spotlight apa? Dia bukan tanya pencuci apa kan? Bukan makan apa, spotlight apa pakai? Matahari. Matahari. Okay, so bila kita teruskan? Seterusnya adalah, okay, anda guys faham, kita ada sediakan 30 kelebihan lain kepada you guys. Nanti kita kongsikan apa kelebihan dia. Alright. Okay, this is experience sharing. Yang ini I nak bantu Cikgu Sarah. Okay, Cikgu Sarah tanya, hari tu Cikgu Sarah tanya, kalau macam mana kawan saya ni, kawan Cikgu Sarah tu adalah organizer ke? Cikgu Sarah? Saya organizer. Okay. Betul. So, kat sini, situasi macam Cikgu Sarah adalah, Cikgu Sarah, you tak approach Cikgu Sarah punya situasi ni sama macam apa yang kita target, 4 orang individu. Sama ada agency manager, founder, director ataupun stokis. Okay. So kat sini, Cikgu Sarah tak approach authority person. Cikgu Sarah tak approach orang tersebut untuk beli tiket. Cikgu Sarah sebenarnya approach dia untuk influence dia punya team, orang di belakang dia. Right. Macam mana nak buat? Cikgu Sarah approach macam tahu. Dia adalah individu yang bagi grant kan kepada usahawan? Ya. Betul Cikgu Sarah? Betul. Okey. You kena jaga orang tersebut. Siapa nama dia? Saya lupa dah. Emma Erin. Erin. Sorry, Emma pula. Tapi E jugalah. Erin. Nama dia Erin. Cikgu Sarah approach Erin ni, Erin, you know what? You kena you nak tak tengok result orang-orang yang dapat grant ni bagus. Okay? Macam mana? You boleh approach orang untuk kita bantu dia pula. I jaga Erin ni saja. Okay, I tak jaga orang lain. I jaga Erin ni. Erin cerita dekat orang lain. Tuan Haji, tadi Tuan Haji dapat grant kan RM50,000. Tuan Haji, please utilize digital training, digital platform untuk lajukan lagi sales Tuan Haji. Macam mana? So dia akan cerita. Alright. Kat sini Cikgu Sarah tak cerita pun pada Tuan Haji tersebut. Erin yang cerita pada Tuan Haji tersebut. Okey, kenapa? Sebab suara Erin didengari oleh Tuan Haji ni, oleh founder ini, oleh datuk ini, oleh hajah ini. Sebab kenapa? Melalui Erin mereka dapat grant. Ingat tak tadi? Orang yang berpangkat, 5 individu yang orang akan dengar cakap. Selebriti, orang champion, orang cantik, handsome and so on. So Erin ni adalah orang yang ada pangkat, ada orang ada authority. Maybe pangkat Erin tak besar, tapi sebabkan authority dia, orang lain dapat grant. So Erin adalah influencer. Alright, I nak you guys faham, Erin adalah influencer. Dia influence orang lain. Tapi dia ni kategori apa? Dia ni kategori micro influencer. Hanya influence orang-orang tertentu saja. Macro influencer, dia influence public. Micro influencer, dia influence certain people, certain community, certain group. Itu saja. Okay? Tulis tak nota? Makro untuk public, micro untuk community atau group. Itu beza dia. Okay? Kalau you guys master ni, 2 jenis influencer ni, dia laju gila nak buat duit. Okay? So, kat sini Cikgu Sarah buat macam mana? Tugas Cikgu Sarah sebenarnya adalah building relationship dengan Puan Erin. Macam mana? Sorry? Macam mana? Okay. Ni Cik Salwa, dia lagging. Dia mentang-mentang muka dia flawless, lepas tu dia senyap pula.
Anyway, Puan Sarah buat macam mana you jaga Puan Erin? Okay, macam mana? Erin, kat mana? Jom kita Starbucks. Erin, kat mana? Jom lah kita tengok movie. Erin, macam mana? Jom kita macam ni. You just build relationship je. Berkawan saja. Dan sambil berkawan, you buatkan Erin faham tentang digital business training. Right? Dan dalam sesama, you banyaklah keluarkan investment you. Belanja wayang, belanja Starbucks, belanja itu, belanja ni sebab you nak Erin rapat dengan you supaya Erin boleh bantu you. Kalau nak kena keluar duit ke? Okay, you dapat 15,000 income. Yang you belanja dia tak sampai 500 pun. Right? Tapi bukan you buat kerja, Erin yang buat kerja. Better tak macam tu Cikgu Sarah? Sangat-sangat. Sangat-sangat. Itu yang kita orang guna dalam BNI. Kita tak bagi commission pada BNI members. Alright? Kita build relationship, belanja itu, birthday dia bagi hadiah, macam-macam lah kita belanja. Alright? Sebab nak influence dia untuk di-influence connection dia. Alright? Dapat? Terjawab tak Cikgu Sarah? Nanti saya akan tanya lagi lah. Tapi yang setakat ni yang Tuan Kimi terangkan tu saya boleh faham lah. Sebab yang penting kita kena buat relationship dengan dia secara terusan lah. Betul, berterusan. And saya suka Cikgu Sarah sebab kenapa tahu? Bila Cikgu Sarah dah buat, Cikgu Sarah dapat masalah. Itu nama dia progress. Sebab kenapa? Sebab rata-rata orang, bila dia tak tanya soalan, I tahu dia tak ada progress. You hanya akan ada progress selepas you buat. Sebab tu dalam mentoring, one of benefits adalah troubleshooting. Troubleshooting yang kita bagi. Okay, Cikgu Sarah dapat disangkut kat certain level. So kita buat troubleshooting. Cikgu Sarah dah buat, alamak coach tak boleh lah, cara ni tak boleh, dia bukan jenis macam tu. Okay, kita troubleshooting balik. And proses troubleshooting ni yang membuatkan you berjaya. I cari tahu orang yang boleh troubleshooting. Right, sebab kita bukan dalam orang tu, kita bukan dalam industri tu. I adalah certain director dalam BNI, I dah serabut ni waktu pandemik. This is real story. Do you want untuk I share? Nak. Right, fantastic. So, I serabut gila sebab business construction, interior architect, kilang besi, business semua stop. And hutang, klien hutang kita berpuluh ribu. Dan kita pula ada expenses, overhead 75,000 setiap bulan. So, I terpaksa jumpa seorang untuk bantu troubleshooting. Okay, Kimi, and this is the best troubleshooting. Kimi, this one shutdown, hibernate, jual, shutdown. Macam, ini bukan troubleshooting ni, gila nama dia. Faham tak? So, I took 2 months untuk consider. Which is sebenarnya I yang bodoh, frankly speaking. Kenapa I cakap I bodoh? I panggil orang yang power, orang yang ada banyak duit, orang yang pernah hadapi situasi macam ni. I minta advice tetapi I considering his advice. I bodoh lah. Right? And selepas 2 bulan, I buat benda tu berjaya. Kalaulah aku buat awal, cerita dia kalau. Right? Buat. Bukannya kalau fikir, kalau buat. Jangan cerita kalau lah, kena buat. Right? So, kat sini I offering you the troubleshooting, but syaratnya adalah by doing. You kena buat dulu, dan baru I bantu. Sebab kenapa? Dah buat, baru dapat masalah. Barulah boleh dibantu. Dapat? Dapat. Fantastic. Let's continue. So, kat sini, I nak you guys fokus kepada core value kita. Alright, sebab kenapa? Dalam, ini I nak share sikit lah. Waktu I berguru dengan Datuk Rosli, okay, dia cerita pasal syllogism. Syllogism ni macam mana tahu? Syllogism ni bahasa mudah dia culture. You kena ada culture untuk berjaya. Orang-orang hebat, orang-orang berjaya ni dia ada culture dia. Alright? And 3 culture asas yang I tengok pada ramai orang. Sebab tu kita jadikan core value untuk Elite Ventures. Relationship, perspektif dan juga knowledge. Untuk bantu soalan Cikgu Sarah, you perlukan relationship, jawapan dia. Untuk bantu Puan Maria dan juga Puan Eza tadi sebenarnya perspektif atau nama lain dia branding. Okay. Nombor 3, knowledge. Inilah sesi mastery session. Dia selalu tambah baik. Okay. Cumanya, siapa nak tahu cuma apa? I tak tahu berapa lama I boleh bertahan. Itu saja. Alright, agak-agak kenapa? Kenapa? Tak ada result. Tak ada result. Alright. Nak tahu tak kenapa I buat benda ni? Nak tambah income? Tambah income untuk you. Untuk I apa?
You punya apa ni program training Okay, I share kepada you guys. Kenapa I sanggup buat kerja percuma setiap hari Jumaat? Kenapa I sanggup all out? Ni bukannya hari ni je I bincang dengan you, I bantu you guys. I terpaksa invest pada Z dan juga Jihad untuk support I. Alright, I bayar gaji mereka untuk bantu you. Alright, expenses wajib keluar, fokus wajib buat, and masa yang kita structure bukan baru sehari dua. Almost every day kita fikir pasal you. Betul Jihad Z? Every day cerita pasal adventures je. Apa nak kena buat, apa nak kena upgrade, apa nak kena adjust lagi. Every day punya conversation. Alright, I buat benda tu pertama sebab passion. Kalau dulu 8 tahun I boleh bantu usahawan secara percuma. Kenapa bukan you guys? Alright. Tapi bila I bantu 8 tahun ni, I tak bantu seorang, I bantu ramai orang. Kenapa I bantu ramai orang? Sebab ramai yang minta. Tapi dalam masa sama banyak heartbroken. Sebab kenapa? Bila I bantu, satu, mereka hanya tahu tapi mereka tak buat. Alright. Bila I bantu, mereka hanya nak dengar. Alright. Tapi mereka tak berani nak bertindak. Allah kan kalau aku buat ni dapat lagi masalah baru. Alalah. Alright. That is progress. Okay, so I nak you guys faham kat sini kenapa I tak ajar orang yang sama 8 tahun lepas, sebab basically I lari daripada orang tersebut. Sebab kenapa? Ramai lagi yang nak belajar. Kenapa I nak kena fokus pada orang yang tak nak berubah? Alright, dapat? That is my passion. Selain tu passion nombor 2 sebab hari Jumaat. Okay, I pun nak bersedekah. So I sedekahkan apa yang ada dalam ni. Right, nombor 3. Right, at least I ada benda yang nak diceritakan ke orang lain. At least, you know what, Cikgu Sarah ni mantap gila. Sebab kenapa dia buat macam ni, dia buat macam ni result dia. You know what, Cik Dia ni macam ni. You know what, Cik Salwa, uish, gila lah asal dia zoom je muka flawless. Sebab tak ada cerita lain. Cik Salwa cerita matahari je lah. Okay, so I ada cerita yang I boleh cerita kepada student-student lain yang I ajar. I ada cerita yang I boleh kongsi dengan usahawan-usahawan lain. Okay, ini yang I terfikir pagi tadi. Okay, siapa yang nak tahu type nombor 1 kat ruang chat room? Siapa nak tahu apa yang I nak kongsi kepada usahawan-usahawan I? Alright, thank you Cik Salwa, Cik Z, Puan Suzy. Okay, ramai, dah tak boleh scroll lah. Okay, Puan Odi, Puan Eza, and so on. Okay, satu, I nak buat PUND training pada bulan 8 dan juga bulan 9. Marketing training dan juga sales training. I akan buat benda tu. Tapi what is the proven result? Okay, I akan ceritakan mana-mana usahawan yang I bantu dia apply dan dia berjaya. I akan cerita story ni. Itu pertama. Kenapa I nak cerita? Supaya I nak beritahu pada audience. Kalau diorang boleh buat, kenapa bukan you yang banyak alasan? Itu pertama. Nombor 2, sebenarnya I tengah bantu juga orang yang I cerita. I cerita pasal Puan Maria. Puan Maria datang. Kita panggil secara fizikal I nak panggil Dr. Mazidah. Right, kita panggil Dr. Mazidah datang pada Melaka, datang ke KL untuk cerita macam mana strategi yang kita apply pada bisnes Dr. Mazidah yang dia buat berjaya. Dr. Mazidah ceritalah strategi A sampai Z. Dan masa sama Dr. Mazidah datang sini I tak bayar. Tapi you datang sini you boleh dapat audience depan I ni. Basically semuanya ni. Cuma ada duit. Right, I tengah bagi jackpot pada dia. Dr. Mazidah datang lubuk I. Kenapa I nak you cerita? Sebab kat sini orang akan trust you directly, orang akan suka you, orang akan kenal you directly. So you punya proses untuk conversion dah sangat senang. Balik ni Dr. Mazidah, waktu makan jumpa 101, terus closing. Itu cara you dapat untung hari ni. Kalau you buat. Kalau I cerita. So bonus tu yang kita nak panggil. Siapa yang selalu dengar cerita Puan Fatimah Wati? Saya selalu share cerita Puan Fatimah Wati. Okay, mungkin tak pernah lagi. Puan Odi je selalu. Puan Fatimah Wati laju. I selalu share sebab kenapa? Dia ada result. Dalam sesama, I tersengaja cerita pasal personal branding dia. Tersengaja orang kenal dia. Alright. So, kat sini I nak you guys dapat impact yang sama. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Alright, fantastic. Okay, so kat sini ada beberapa target dalam Eleventures. Pertama income, kedua growth dan ketiga adalah offer. Alright, you kena sentiasa nampak big picture.
Alright, kenapa nak bekerja dengan orang yang basically tak ada time freedom, tak ada money freedom, you stick dengan gaji tu masa office hour. I nak offer you sebenarnya partnership. Sebab kenapa? I ada banyak gila idea business. And I nak buat business ni semua. So bila I nak buat, macam mana business ni dia ada? I nak leverage pada orang yang mampu handle. Right? Kalau you mampu dapat 15k income, you mampu untuk grow you punya team, then for sure you mampu untuk dapat offer. Itu yang kita nak bantu you. Okay? So kat sini, I nak you guys tahu, kita bagi tepukan kepada you guys semua. Ini adalah orang individu yang berjaya. Okay, kita mulakan dengan Puan Maria, Puan Odi, Tuan Zaid, Puan Suzy, Cik Dia, right? And siapa lagi? Puan Eza, Cikgu Sarah, Cik Salwa, Puan Eta, Puan Ina dan juga Puan Lina. Okay, so kat sini, congratulations. Yang ini semua kita akan share nanti kepada public. Okay, supaya you guys dapat lagi personal branding you guys. Okay, okay, sebelum I terlupa, okay, kalau nak dapat point training lebih, datang Sabtu ni, kita ada marketing training. Okay, tolong set dalam kalender you guys, pukul 9.30 pagi sampai pukul 12 tengah hari, marketing training. Okay, dapatkan ilmu-ilmu ni. Kita ada tambah sikit dalam list tu. Alright, so polisi tentang adventures. Okay, I nak you guys follow satu rules, iaitu rules ni boleh menaikkan personal branding you guys. Okay, tolong tulis. Rules ni pertama sekali dia boleh naikkan personal branding. Nombor 2, rules ni dia boleh memudahkan trust process. Okay, nombor 3, dia boleh melajukan conversion. Okay, pertama adalah apa? Personal branding. Menaikkan personal branding. Nombor 2 adalah Memudahkan trust process. memudahkan trust process. Nombor 3 adalah Lajukan conversion. lajukan conversion. Conversion macam mana? Orang mudah nak beli terus. Alright. Agak-agak 3 perkara ni polisi yang mana? Cuba teka. Polisi yang mana nak dapatkan benda ni semua? Weekly meeting. Training. Nope. Meeting Polisi mana? Weekly meeting. Proposal. Berapa sih? Proposal. Sorry? Proposal. Tak? Agak-agak apa? Meeting. Database. Oi, habis semua dia tikam satu-satu ni. Okay, sebenarnya adalah professional attire. Oh. Professional attire akan menaikkan you punya personal branding, akan memudahkan trust process, akan melajukan conversion. Alright? Nak tahu tak kenapa I tak pernah tunjuk I pakai round neck dekat my personal Facebook? Pernah tak nak pakai round neck? Nak jaga apa tu? Personal branding. Nak jaga maruah nama dia. Pekat kan dia punya fundamental tu. Alright? Nak jaga personal branding. Alright? Paling malas pun pakai jubah. Itu paling malas lah kalau buat live. Alright? Sebab at least ada orang pandang I dari sudut lain. Oh dia ni biasa je baju dia. Oh dia tengah nak tunggu solat isyak lah ni. Right? At least I akan jaga benda tu. Takkan pakai round neck. Walaupun tak ada pakai round neck, pakai blazer. Tidak. I takkan buat macam tu juga. Right? At least collar, t-shirt bercollar, pakai blazer. Tu pun butang sampai atas. Tercekik sekejap, sejam. Alright? Nak jaga branding, jaga maruah. Okay? Halkum ni macam sangkut dia. Dia bukan halkum lah. Ni nama dia double chin. Double chin. Alright? So, jom kita teruskan. Alright. Seterusnya adalah filosofi. Whatever it is, biar you tak ramai konteks, biar you tak banyak database, kalau you rajin, you nak kena convert 300 je. 300 you nak convert macam mana? You cari 4 orang. You rajin dengan 4 orang, you akan dapat 15k income. Okay, I nak you guys work smart. Macam mana nak work smart? Bukannya melulu, bukannya buat semua benda, bukannya buat terfikir buat tak. You kena fokus untuk sesetengah produk, sesuatu produk, and then you kena hustle untuk aktiviti tersebut, and susun mana satu yang untuk sale, untuk dijual dahulu, mana satu yang cross sales. Susun benda tu elok. Alright, bahasa mudah dia,
Mana satu front end, mana satu back end. Back end akan mudah dijual sebab orang dah percaya, orang dah kenal, orang dah suka you. Tapi mulakan dengan apa yang orang nak. Jual digital training ticket. You allocate brand you adalah you orang yang boleh bantu naikkan sales orang, yang boleh naikkan brand orang, yang boleh memudahkan marketing orang. Allocate diri you kat situ dulu. Alright? You hanya fokus pada setengah-setengah aktiviti, setengah-setengah community dan juga setengah-setengah fokus. Alright? Trust me, kalau yang malas, makan pun tak kenyang. Kalau dah makan sudah malas nak makan, tetap tak kenyang. Alright? So I nak you guys sama-sama grow your future. You guys dalam level adventure lah. Alright? Nampak tak berapa banyak level lagi? 3 lagi. Ha. Ada lagi 3 yang nak kena capai. Kalau nak gaji besar lah. Right? Ni income sebulan. Okay? Income ni paling minima. Macam mana nak dapat? Dia ada strategi dia. Sebab tu kita nak go sampai Singapore. Kita nak go sampai Australia, sampai Brunei. Sebab currency tu yang boleh memudahkan proses you. Tapi kalau you nak lah. Kalau I masuk Brunei, I tengah communicate tau dengan orang dekat Brunei. And I dah pasang niat, kalau I ada extra investment, I nak pergi mana? I nak pergi Brunei. Sebab kenapa? I nak currency Brunei. Itu saja. Supaya I kejar juga 4 orang. 2 orang daripada Malaysia, 1 orang daripada Brunei, 1 orang daripada Singapore. My income dah lebih 15,000 sebulan. Sebab kenapa? I jual tiket 250 Brunei dolar, Singapore dolar dan juga ringgit Malaysia. Harga tetap sama 250. Yang tukar currency saja. Alright? Agak-agak cuba kira. Ambil kalkulator. Cuba kira. I tengah tengok conversion Brunei dolar tu Malaysia ringgit 3.17. Alright. Anda katalah you dapat jual kepada 30 orang Bruneian. Bruneian. Okay? 30 orang kali 250 Brunei dolar. 250 kali dengan 30 orang. Cuba kira berapa? 2,500. 2,500 kali 3.17. 23,000. 23,000 seminggu. 23,000 berapa lama? Minggu. Seminggu. Gila lah, buat apa nak buat bisnes lain? 23,000 seminggu, 30 orang je pula tu. Dah tahu tak kenapa kita nak pergi luar negara? Siapa tahu? Conversion. Currency. Alright. Tapi macam nak buat? Dia perlu berjemaah. I kena build brand, you guys kena hebah-hebahkan, kita kena ada vendor, kita semua community. Community kita yang boleh mendapatkan you punya income. Dia bukan you work alone. I build the brand, I pasang vendor dekat Brunei, I setting semua supaya you guys senang nak masuk. Tiba-tiba Puan Maria, saya dah dekat Kuantan ni, dah dekat dengan Brunei dah. Dekat dengan Laut Cina Selatan, dekat dengan Brunei. Macam tu lah. Dah dekat jugalah tu compare dengan kita dekat Klang ni kan, dekat Setia Alam ni. Okay, you nak pergi Brunei, pergilah. Kita dah ada database kat situ, kita dah ada brand kita kat situ. Cuma nak tak nak je, rajin dengan malas je. Alright, so this is our target market. Please focus. I nak you guys memudahkan kerja you guys. Kalau nak target pada company, target kepada 5 individu ni. Kalau nak pergi kepada organisation, target kepada 3 grup ni. Okay, professional organisation, apakah? Okay, contoh Persatuan Spa Malaysia, Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia, Persatuan Optometris Malaysia. Itu adalah professional. Sebab kenapa? Mereka berdaftar dengan akta. Okay, non-governmental organisation, NGO. Dia ni ada NGO Asnaf. Okay, macam mana nak bantu NGO Asnaf ni dengan digital business training? Mereka ada bajet. Kita hanya fokus kepada asnaf-asnaf yang buat bisnes. Itu saja. Paymaster bukan asnaf. Paymaster adalah organizer. Alright, that's how you monetize. Kalau jumpa NGO, I tak minta duit asnaf. I tak minta duit ibu tunggal. I minta duit organizer NGO tersebut. Puan sekarang ni presiden NGO tersebut. Puan, sampai bila you nak bagi ikan dekat mereka ni? Bagilah jala, bagilah pancing. Supaya mereka pandai menjala sendiri, pandai memancing sendiri. Macam mana mereka nak menjala dan memancing? I bantu mereka menjala dan juga memancing melalui digital business training.
That is the closing, that is the pitching words. Dapat? I bantu banyak ni, kalau you guys sempat salin lah. Dia bukan dia sempat dengar, sempat salin. Okay, kalau jumpa NGO nak pancing apa? Pancing untuk mereka pandai buat income sendiri. That is the bullet. Okay. So, overview kita, alhamdulillah kita dah 2 tahun pengalaman untuk keadaan ni dalam business training ini, dan kita nak go kalau boleh sekerap mungkin, sekonsisten mungkin. 2020, 2021 dah ada result, 2022 lagi. Result masih sikit, kita nak naikkan result tersebut. Okay, saya nak you guys bantu diri you guys untuk dapatkan income dan juga result-result tersebut. Okay, seterusnya I nak you guys faham tentang produk portfolio. Okay, macam mana nak buat closing? Tadi ada soalan yang nak bantu ni. Puan, siapa yang nak kena bantu tadi tu? Soalan dia. Puan Eza Follow up tadi dah kan? Dah. Puan Suzy, macam mana nak close kan? Betul? Ya. Macam mana nak close? Okey, jom kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. 3P untuk I bantu you closing. P pertama adalah profile. Macam mana nak closing? Guna pakai konsep 3P. P pertama adalah profile. Okey. You kena tahu profile trainer tersebut. Sekarang ni trainer Kimi Abdullah, itu saja. Tapi akan datang ramai lagi trainer upcoming lah. You kena tahu kekuatan Kimi Abdullah. Oh, dia ni sebenarnya dah 5,110 consultation hours dengan usahawan. Itu adalah unique branding points. Search dia, you boleh tengok dekat slideshow tadi. That is my search. Kalau you nak, you boleh minta pada Jiha boleh forward kepada you. Okay, apa profile dia, accreditation dia and so on. Profile trainer. Nombor 2 adalah profile company. Okay, USP company. Siapa ingat 3 USP company? Okay, human psychology, business strategy dan juga digital mastery. Okay, ini adalah USP company. Cerita kenapa 3 USP ni? Consumer centric ni apa? Consumer centric ni sebenarnya human psychology. Boleh tengok balik syarat ulangan dan cuba fahamkan. Okay, dan database. Database ni bagi tahulah company ni dah 2 tahun dah, 2020 2021 buat business training ni. Okay, you boleh cerita tentang company dan profile diri you. Cerita pasal diri you. Alhamdulillah, selama sebulan setengah ni saya dah berjaya jual tiket ni kepada 162 orang. Puan, baru sebulan setengah 162 orang dah beli. Tak kala puan tak nak pandai macam 162 orang. Right? You kena maklumkan brand you. That is your achievement. Okay. P ketiga, produk. P keempat adalah P keempat produk, P ketiga, prospek sebenarnya. Ini salah ni, salah tulis, tak apa. Tapi produk dan prospek, I nak cerita next week. Nanti you guys datang lagi next week. Okay, saja nak korang datang every week. Okay, nak tengok muka Cik Salwa, flawless, okay, muka Puan Maria, macam mana 3 bulan pregnant, 4 bulan pregnant, 5 bulan. Okay, nak tengok macam mana muka Puan Odi. Okay. So, closing process. Closing process, I believe I dah pernah cerita kat you guys, tapi I nak kongsi closing process dari segi macam mana you nak guna pakai kelebihan-kelebihan yang kita bagi ni. Alright. Contoh, siapa yang nak saya bantu kat sini? Siapa tu? Nama, sebut nama. Salwa. Okay, Cik Salwa. Saya dengar nama Cik Salwa dulu. Sebab tu kena unmute. Okay. Cik Salwa, nak tanya, kalau you nak jual training tiket ni, you nak jual kepada siapa kakak? Pilih satu individu atau satu profession atau satu kelompok lu. Jauh dia jeling tu. Tembus tu dinding rumah sebelah. Alright. Okay, Cik Salwa, I bantu you lah. You target kepada geng yang living. Boleh? Okay. Sebab tu lagi dekat dengan you. Setuju? Setuju. Alright. Macam ni you nak bantu geng yang living. You cakap apa tau? You cari seorang leader yang basically ada ramai follower Tega dia. Ramai anak tim yang follow dia. Cari siapa leader tu. Contohlah, you cari Puan Uya atau you cari Teacher Wati atau you cari orang yang you rasa dia ni banyak leader, di mana you guna pakai 5 individu yang boleh buat conversion. Sebenarnya leader ni adalah orang yang berpengaruh. Leader ni adalah champion. Kalau dalam yang living,
Macam mana you boleh naik jadi leader sebab you capai banyak result. Setuju? Alright. So kenapa dia nak dengar cakap leader dia? Sebab leader dia adalah proven result. Dia walk the talk. Dia berjaya capai banyak benda dan orang akan dengar cakap idola ni. Okay. Kerja you macam Cikgu Sarah. You build relationship dengan leader. You close leader. You rapat dengan leader. You build relationship dengan leader. Leader akan encourage orang-orang di belakang dia. Alright. So macam mana nak encourage? Contohlah nama leader dia. Cuba pick satu nama, Cik Salwa. Untuk cricket training ni. I nak bantu you closing. Cik Salwa? Teacher Wati. Teacher Wati. Okay, you target Teacher Wati. Teacher Wati. Cuba tanya dia, jumpa dia depan-depan. Teacher Wati nak tanyalah. You pernah tak jual benda ni dekat social media? Jual YL. Jual EO lah. Kita tanya kepada EO, Essential Oil. Pernah sangat, selalu je. Teacher Wati rasa-rasa tim kita ni ramai lagi tak yang tak tahu? Dia akan jawab apa agak? Ramai lah. Ramai je sebenarnya. Sebab normal. And kalau dia kata, ramai juga tim kita rata-rata jual kat social media. Tapi you tanya soalan kedua. Berapa ramai yang biasa dapat hasil jual kat social media? Cuba tanya. Alright. So soalan you makin lama makin dalam. Makin lama makin dalam. Makin lama sebenarnya makin membuka minda Teacher Wati. Lah. Ramai yang guna social media tapi ramai tak yang close. Social media ni free tapi kenapa diorang tak guna pakai social media ni banyak tapi kenapa tak kat semua platform Soalan-soalan ni sebenarnya tengah membuka minda. Itu sebenarnya awareness process kepada Teacher Wati. I nak yang lain ni tolong dengar dan fahamkan sebab individu yang sama. Kelompok yang sama, individu berbeza yang you guys akan target. Mungkin target jiran ke, target abang saudara ke, and so on yang ada authority macam ni. Soalan you sebenarnya tengah membuka minda individu tersebut. Soalan Cik Salwa tengah buka minda Teacher Wati. And bila Teacher Wati tersedar, betul juga yang apa yang you tanya ni tak terfikir pula. Benda tu sebenarnya normal je, cumanya tak terfikir sebab dia tak fokus. Tugas you untuk bantu dia fokus. Okay, teacher, jom kita bantu tim kita supaya diorang boleh buat lagi banyak duit dengan social media. Macam mana? Okay, sebenarnya caranya macam ni. You cerita apa yang ada dekat OnPay. You tak approach lagi you cerita apa yang ada dekat OnPay je. Okay, kita boleh bantu dia macam nak kuatkan kat social media, kita boleh bantu dia macam nak belajar fotografi, kita boleh bantu dia macam nak macam ni. Ada 8 kelebihan, 8 modul yang kita bantu dalam digital business training. You cerita benda tu je. Salwa boleh buat ke? Dia tanya. Tak, ada kawan ni boleh buat, dia ni trainer. Kita hantarlah tim kita ke situ. Baru you approach Teacher Wati. Tapi cerita kelebihan, bila dia tanya macam mana, baru approach. Sebab kenapa? Bila orang dah bertanya, maksud ini dah grip. Otak dah saluan, mindset dah saluan, sekarang ni dia nak bertindak sahaja. Alright? Boleh Cik Salwa? Boleh. Alright. So bila dia dah bertanya macam tu, agak-agak Teacher Wati, kita nak hantar berapa ramai tim kita? Okay. Kita hantar 30 dulu kot. Teacher Wati, why not kita hantar 50? Nanti I boleh approach trainer tu untuk bagi satu e-book strategi. Ini bukan e-book sharing ini strategi e-book. Okay, untuk di execute. Okay, so you naikkan numbers of attendance, numbers of participation. Okay? Boleh Cik Salwa? Boleh. Yang lain semua membantu? Bantu. Fantastic. Alright. Seterusnya, kita ada announcement. Okay? Kita ada announcement, nak tengok dulu. Alamak, sayang Tuan Zaid tak datang hari ni. Nak tahu tak kenapa sayang Tuan Zaid tak datang hari ni? Nak tahu. Sebab kalau Tuan Zaid datang hari ni, Tuan Zaid dapat man of the match. Okay? Tapi sebab dia kriteria man of the match, tapi ingat apa? Apakah kriteria man of the match? Datang setiap minggu. Okay. Lagi? Dia always spend your meeting. Stay until the end of the session. Buat salin nota. Buat salin nota. Macam mana tu? Okay, salin nota, buat tak ada. Okay. So salin nota dulu nanti baru buat. Okay. So Aida, you guys semua bagi tepukan dulu boleh? Bagi tepukan kepada Puan Maria, Puan Suzy dan juga Cikgu Sarah. Fantastic. 3 individu ni, Puan Maria, Puan Suzy dan juga Cikgu Sarah menang man of the match 3 kali berturut-turut.
attend semua meeting and then on video response, ada nota dan stay to the end. Sebab kita trace benda ni. Fantastic. Okay. So, saya macam trigger tau tadi dalam tanda fikir benda tu. Macam dia semua otak ni macam asyik duk fikir pasal Elite Ventures kan. Dalam tandas nak tidur. So, saya terfikir apa tau? Since Puan Suzy dan juga Puan Maria menang, rasa macam nak turun Kuantan lah. Bantu Boleh, diorang. boleh. Okay. Cuba tu lah, kan terfikir juga. Datang Kuantan ni siapa nak belanja makan? Tiba-tiba kan. Boleh. Ada masalah. Ada masalah, okey. Kalau makan tak ada masalah, kita fikir soalan seterusnya. Kat mana nak tidur? Pun boleh. Boleh juga. Alhamdulillah. Kira kau team lah. So nanti Z, take note contact dengan Puan Suzy. Kita bincang makan dengan tidur ni kat ni. Alright. So I terfikir, alright, Puan Suzy dengan Puan Kuantan dekat Kuantan. Puan Kuantan pula, Puan Maria. Astagfirullahaladzim. Puan Suzy dan juga Puan Maria dekat Kuantan. So I nanti nak contact a few individu yang boleh bantu untuk develop you guys punya skill set. Nanti kita set and then Cikgu Sarah dekat you dekat area mana Cikgu Sarah? To be exact, Johor, Kulai. Kulai. Okey, nanti kita bantu Cikgu Sarah. Kulai tak ada individu yang ada kat situ. Cikgu Sarah ada turun KL? InsyaAllah. Kalau ada lagi ramai boleh bantu. Saya memang sangat nak jumpa Tuan Kimi. Okey. Kalau Cikgu Sarah saya bagi dua option. Sama ada Cikgu Sarah nak bantu untuk direct jumpa dengan Master Shifu macam Puan Odi pernah dapat, atau Cikgu Sarah nak ambil option macam Tuan Zaid. Tuan Zaid datang ke office. Banyaklah nota-nota yang kita share nanti. Okay. So nanti kita bincang Cikgu Sarah. Cikgu Sarah nak ke mana, dan nanti Puan Suzy, Puan Maria kita discuss balik macam ni. Macam kita boleh bantu je. Okey. Boleh. Kita nak tunggu Cik Salwa pula. Cik Salwa, lepas tu Puan Eza dengan Cik Dia. Tiga individu ni. Sikit lagi. Sebab dia kantor ada sekali tak datang. Dia dah dapat dah tu. Okay. So, seterusnya adalah cash bonus. Okay, I nak you guys faham. 30 hari bulan 7. 30 hari bulan 7 hari apa? Cuba tengok kalender. Sabtu. 37 hari apa? Sabtu. 37 ada apa? Kenduri. Awal Muharram. Awal Muharram. Selain awal Muharram ada apa? Hari terakhir untuk bawa peserta. Bukan hari terakhir. Dah memang kita nak start dah pun. Yes, training pada bulan ni jatuh pada 30 hari bulan 7 dan awal Muharram. Basically awal Muharram perhaps tak ada yang pergi berjalan sangat lah sebab cuti pun satu Ahad je. And waktu tu memang waktu untuk orang fokus kat rumah and kita nak utilize masa ni untuk belajar. So please, hari ni dah berapa hari bulan? 15. Tinggal 14 hari je lagi untuk encourage you punya database, you punya contacts untuk register. Right? Dan untuk encourage you guys. 30 participant yang duduk bawah naungan you. Yang you dapat daftarkan 30 orang, kita bagi cash RM100 nanti. Okay. Siapa yang nak cash ni? Saya. Alright. Oi, nampak macam tak ramai je ni. Jimat duit ni. Alright. So 30 orang kita akan bagi cash RM100 kepada you guys. Alright. Seterusnya adalah money time. Sebelum kita teruskan dengan money time, kita dah pukul 11.05. Okay. You guys okay untuk sambung money time? Boleh. Alright. Ini benda yang I nak bantu you based on apa yang I belajar dengan Datuk Rusli. Okay. Please take note. This is about your money. Macam mana you nak lajukan lagi income you. Okay. Ada beberapa strategi based on gambar yang sama tapi macam mana you nak utilize knowledge ni. Last time I dah beritahu you guys wajib ada various income. Setuju? Alright, wajib ada various income untuk lajukan lagi you punya salary, you punya income. Okay, so macam mana nak dapatkan income yang terbaik adalah you fokus kepada self-employed. Okay, you fokus kepada business, you fokus kepada investment. Alright, atau you makan gaji. Alright, dalam sesama you self-employed tapi you buat investment atau you buat business. Either way, dia wajib ada 3 jenis income yang datang kepada you. Alright. Pertama, tolong tulis nota ni. Okay. I tak menggalakkan lah you guys makan gaji. Alright. Nak tahu tak kenapa? Siapa nak tahu? Terikat. Betul-betul. Satu, terikat. Nombor 2, tak ada masa. Alright. Nombor 3, banyaklah you punya commitment and so on.
Okay, I nak you guys guna pakai funnel macam ni. Pertama self-employed, kedua adalah business, ketiga adalah investment. Guna pakai 3 perkara ni. Pertama apa? Self-employed, Self-employed. Nombor 2 adalah business, business dan nombor 3 adalah Investment. investment. Self-employed apa kriteria dia? Apakah self-employed? Kita nak recap semula. Self-employed adalah bekerja sendiri. Kerja you dapat duit, you rehat you tak dapat duit. bekerja sendiri. Kerja Shit, semua you macam tu rajin, lah. you rajin banyak duit, you malas duit tak ada. Alright. Nombor 2 business. Business ni apa? Puan Odi. Business owner. Business owner. Yes, business ni macam mana? Business ke? Kita buat business. Okay. Kita create. Self-employed pun buat business. Kriteria business adalah, tolong tulis dalam buku nota you. Kriteria business adalah people make money for you. Orang buatkan duit untuk you. Ada team lah. Ada team, betul. People make money for you. Okay. Nombor 3, investment. Investment ni macam mana? Money make money. Yes, money make money for you. Okay, kalau you guys perasan, self-employed, hustle make money for you. Nombor 2, business, people make money for you. Nombor 3, investment, money make money for you. 3 konsep ni. Alright. So kita nak cerita macam mana self-employed, macam mana business, macam mana dengan investment. Alright. You ada, sampai sini ada team. Siapa yang ada team kat sini? Puan Maria, Cik Dia, Puan Eza, Puan Odi, lagi? Tak ada, tu je. Alright. You guys yang ada team ni, you guys kategori business. Okay? Tulis kat situ dulu. Kotak business ni, apa yang you buat? Macam Puan Odi, Luna Bell, Puan Eza, Takaful, Cik Dia, Takaful, Puan Maria ni apa? Education and so on. Itu adalah business you. Mana yang tak ada, it's okay, kosongkan dahulu. Okay. Self-employed, apa yang you guys buat? You buat dapat, you tak buat tak dapat. You buat apa? Well, ticket training. Ticket training. Okay, ticket training you buatkan self-employed. Siapa yang target self-employed adalah ticket training, you buat kat situ. Tulis dekat buku nota you. Kita nak allocate benda ni. Alright. So, macam Cik Salwa, you ada team dalam Young Living? Cik Salwa? Ada pun Ada. dia malap dah. Adalah. Ada tak? Ada tapi tak berapa nak hidup Okay, tak apa. Young Living tulis kat business. Tak apa, hidup tak hidup kita tulis dulu. Kita nak allocate dahulu. Then self-employed adalah ticket training. Okay. Cikgu Sarah dengan Puan Suzy, tak ada kan dua-dua? Tak ada sebab Okay. Sebab baru start kan? Puan Suzy pun sama kan? Apa dia? Puan Suzy tak ada team kan? EV tak ada. Okay. So kat sini Puan Suzy dengan dengan Cikgu Sarah tak apa. Ni lagi bagus sebab kita nak reset balik. Alright. Macam yang lain kita nak kena shuffle. Alright. Investment you guys boleh letak ini in future. Alright. Kenapa in future? Sebab konsep investment money make money for you. Cuma I nak tanya, siapa yang ada duit ekstra kat sini? Siapa yang ada duit ekstra? Okay, Puan Eza, Cik Dia. Okay, so mana yang ada duit ekstra, boleh letak kat situ. Duit ekstra ni letak kat mana? Contohlah you letak kat unit trust ke, tabung haji ke, stocks ke, forex ke, emas ke, I don't know. Tulis kat situ. Kalau yang tak ada, it's okay. Jangan letak. Kosongkan. Macam Puan Suzy dan juga Cikgu Sarah, semua kosong. Kecuali satu je. You buat pada self-employed dahulu, iaitu ticket training. Right. So, mana-mana yang buat self-employed sebagai jual ticket training, Elite Ventures lah. Self-employed ni Elite Ventures. So, macam mana you nak grow you punya income, you set 4 orang dahulu. You dapat 4 orang ni, you dapat at least dapat 15,000 income. Alright, cara dia macam mana? Set untuk seminggu. Seminggu dah settle 4 orang ni. Tu je kerja you. Ni macam mana I nak ajar you buat duit ni based on strategi Dato' Rusli. 4 orang klien ni you close untuk seminggu je. Jangan lebih daripada tu. Alright, sebab kenapa? Lagi 3 minggu seterusnya you nak fokus kepada business dan juga investment. Okay. Alright. So, 4 kalau I tak ambil seminggu dah close 4 orang ni. I akan ambil masa at least dalam masa 10 jam saja. 10 jam tu I gila-gila struggle 4 orang nak close. Okay, 4 orang nak close. Struggle gila-gila. Sampai keluar, sampai tak makan, tak apa. Biarlah I tak makan 10 jam,
Janji I boleh makan, I boleh gemuk the next hours. Alright? Sebab 10 jam ni yang menentukan my business dan juga my investment. Right? Sebab kenapa? Siapa yang rasa-rasa dia kuat daripada muda sampailah lagi 80 tahun? Tak semua orang. So sementara you tengah kuat, sementara tengah sihat, sementara tengah muda, baik struggle. Right? Baik struggle. You never know, esok tiba-tiba nauzubillah accident ke, putus kaki ke, dah tak boleh nak bergerak. Nauzubillah esok demam melarat sampai sebulan, tak boleh nak buat duit. At least you punya struggle seminggu atau 10 jam, ada duit yang boleh you letak dekat investment yang boleh make money for you. Alright? I dah jumpa ramai orang. InsyaAllah, tak sangka pula COVID ni melarat sampai 3 minggu. Ni kenal pada Dr. Rosli punya team. Kita punya team. Dia okey, dia tak adalah teruk sangat pun, tapi melarat 3 minggu, 3 minggu tak sihat-sihat. 3 minggu you nak makan apa? You tak boleh berniaga, you tak boleh buat apa. Faham tak? Miskin 3 minggu. Harapkan simpati manusia. So I tak nak you guys duduk kat situ sebab I dah pernah rasa keadaan tu. Alright, merayu-rayu. Macam tak adalah kita nak sangat duit orang, tapi kalau itu je the only sources yang boleh dapat bagi makan ke orang lain, anak-anak, bini, I dah pernah rasa keadaan tu. So better I struggle 10 jam daripada I meminta-minta. Right. Pertama self-employed, you set maksimum 7 hari. Right. Dapat 15k income. Okay. I allocate ikut percentage. I dah kongsikan percentage last week. Ya. Berapa persen kan? Betul? Betul. Masih ingat? Ingat. Right. I allocate pada investment. Biar duit tu beranak untuk I. Sementara the balance 3 minggu lagi, I fokus untuk recruit team supaya team I boleh buatkan duit untuk I. Sebab kenapa you can override them. Macam Puan Eza, Cik Dia, Puan Odi, Puan Maria dan juga Cik Salwa, you guys dah memang ada team. Tapi team korang bergerak tak? Oh gila lah, nak kena rotan, nak kena marah, nak kena tolak, nak kena tarik, nak kena sopak, nak kena jeling sampai tembus dinding. Baru nak gerak. So, you tahu benda-benda headache, you ketepikan sekejap je. Fokus yang boleh secure income dahulu. Dapat? Secure income dahulu dan baru fokus kepada mereka untuk mereka buat duit untuk you. Dapat? At least, pening-pening kepala you pun duit ada. Setuju? Ini dah lah pening kepala, ada yang kecil hati, terasa hati, besar hati, lepeh hati, semualah. Alright? Tapi income pun tak ada. End up, aduh hai, bisnes apa nak kena buat lagi di sini tak best lah. Sebab bukan bisnes tak best, you salah susun strategi. Dapat? Dapat. Untuk Puan Suzy dan juga Cikgu Sarah, ni bonus untuk kalian. Fokus pada Elite Ventures. Untuk my suggestion, macam Cikgu Sarah sebenarnya laju, karakter Cikgu Sarah. Alright? Karakter Puan Suzy sebenarnya, dia bukan tak laju. Alright? Tapi dia boleh pergi jauh. Tu beza you guys. Ada orang, dia tak boleh laju, tapi dia boleh widely pergi. Dia boleh pergi secara meluas. Tapi lambatlah sikit. Alright? Ada orang, dia boleh pergi jauh, tapi dia boleh pergi laju. Tapi dia pergi laju ni sekejap je. I nak you guys tahu kekuatan dan kelebihan. Itu kita cerita next topic. Cuma apa yang you guys nak fokus secure income bulanan dahulu. 15k income. Target berapa lama? Jangan target, kalau boleh janganlah target seminggu. Alright, boleh buat 10 jam, buat 10 jam. Alright, target seminimum mungkin. Kemudian apa yang Puan Suzy dan Puan Sarah akan buat adalah you approach orang lain yang boleh hasilkan income. Macam Cikgu Sarah approach Puan Erin. Puan Erin, dia bukannya officially team you, tetapi dia boleh secure you punya income in future. Alright, Puan Suzy pun sama. Okay, dan kalau you rasa macam, I rasa I nak kena ada team lah, I memang nak jadi macam motherhood sikit. Alright, motherly. Alright, you nak macam ada gang, ada team, you nak bergerak bersama. Okay, you can recruit your team, tak ada masalah. Dan duit-duit yang mereka dapatkan, contoh team you dapat buat sales dan you boleh override. Duit override tersebut jangan masuk ke income peribadi. Duit override tersebut masukkan ke investment. Sebab income you dah 15k. Alright? Sikit sangat ke 15k?
Sikit ke banyak? Ya. Wah, banyak dah. So duit override jangan masuk ke income lagi. Dia akan jadi hal loba. Alright? Sebab kenapa I dah pernah buat? Oh, gila lah, sebulan 22k gaji, sebulan 30k gaji. Waktu bila? Umur 23, 22. Alright? Sebab kenapa? Sebab tak tahu cara nak susun cash flow. Sebab tak tahu strategi nak buat cash flow. So hari ni, I cerita pada you guys based on my pengalaman. Alright? Muda-muda gaji besar. Bila dah separuh muda, alright, dia makin menyusut gaji. Asbul nama dia, asal boleh. Bahaya tu. Alright? So better sementara income tengah sedap, better you susun siap-siap. Dapat? Macam Puan Maria, income dia nak target dekat KCC. KCC KMC, Kuantan Medical Center. So kalau you guys nak bersalin kat tempat mewah, first kali janganlah bersalin, janganlah mengandung dahulu. First kali buat duit dulu. Dah ada duit, wah aku ingat aku dah duit banyak ni, nak mengandung lah, nak rasa kat tempat-tempat yang mahal sikit. Lain macam target korang. Okay. So, dapat? Dapat. Alright, fantastic. So, kat sini I nak sambung pada okay, kita dah tamat dah. Kita nak tengok one takeaway. Okay, kita nak sama ada apa yang you belajar hari ni, apa yang you dapat, apa suggestion you atau siapa yang you nak appreciate. Alright, kita mulakan dengan Puan Odi, kemudian Cik Dia, kemudian Cik Z. Silakan Puan Odi. Okay. Tadi awal-awal tadi coach ada cakap berkenaan dengan Cik Dia. Betul. Soalan-soalan memang kadang-kadang ada orang ni bila kita jumpa dia kata dia dah cukup semua. I dah ada training, dah ada trainer, I dah ada segala-galanya. So dia punya syarikat dah cukup. Tapi hari ni I dapat satu keyword yang nak tanya dia, apa kata kalau kita buat duit sama-sama? So I suka. Jadi I rasa perlu jumpa orang tu balik sebab dia ada satu kekuatan yang sangat luar biasa bagi I. Dia buat dia sebenarnya buat takaful juga. Tapi yang paling besar sebab dia buat investor. So nak jumpa dia balik, I nak ajak dia buat duit sama-sama. Alright, fantastic. Kita tepi tepukan kepada Puan Odi dahulu. So, seterusnya Cik Dia, silakan. Okay, untuk hari ni saya rasa I dapat satu konten macam nak I nak plan saya punya buat income lah. Yang tadi baru saja just now self-employed, kena dalam business dan juga investment. So macam nak I nak plan my first week, okay macam mana apa yang I nak hustle, and then I nak hustle, kemudian apa yang I nak buat dengan I punya business dan dia punya investment macam tu. So I think this a good options lah untuk saya start orang kata sebagai macam mana saya punya properly plan untuk income. My first 15k income. Okay, fantastic. Terima kasih. Kita bagi tepukan kepada Cik Dia. Alright. Kita dengar pada Cik Z, kemudian kita dengar pada Puan Maria dan juga Puan Suzy. Silakan Cik Z. So macam personal take tadi, I suka part where Cik Min cakap kita build a relationship so it can influence them to influence their connection. So sometimes kan kita build a relationship with people, maybe kita boleh pakai those maybe kita influence their people like 1 ke 2 hari, maybe it will take time like seminggu, 2 minggu, a month, or maybe like years, but then those relationship memang akan dapat ada pulangan dia balik pada kita. So that was my take. Alright, terima kasih Cik Z. So kita beri tepukan kepada Cik Z. Seterusnya, Puan. Okay, takeaway saya minggu ni kena letak due date lah. Betul kan? Ya, due date. Macam salin juga ada due date kan? Macam coach cakap tadi kan, coach buat sekejap je 10 jam. Kalau kita ni sebulan ni tak gerak lagi. 10 bulan tak gerak dah macam mengandung, macam nak bersalin kan. Betul-betul ambil timing bersalin ke apa Puan Maria? Tunggu 9 bulan, 10 bulan. Alright. Okay, fantastic. Kita bagi tepukan pada Puan Maria. Alright.
So, since dah Puan Maria cerita pasal due date. Ni sebenarnya pernah I buat satu praktis. I rasa dulu Puan Odi pernah experience ni kat office saya dulu, kalau tak silap. Ni betul-betul waktu Puan Odi lepak office I. Waktu tu dengan Puan Haniza, kalau Puan Odi ingat lagi. Okay. Puan Odi duduk je kat situ. Whereby I dengan Puan Haniza, this is our friend lah. Kita orang nak approach influence ni, influence people, authority people untuk hantar team member dia pergi training kita. Kerja dia call je, call. Betul Puan Odi? Ya. Alright. Berapa lama itu hari I lupa dah. Hari tu fokus untuk 1 jam. 1 jam. 1 jam tu non-stop call. Keluar office, masuk office, call, duduk, bangun, call je. Puan Odi nak tanya, berapa banyak rejection? Semua reject. Alright? Tak apalah, baru 1 jam. Alright? Sejam kedua, sejam ketiga, sejam keempat, call, dapat. Ada yang tak nak hantar team, tapi dia nak sponsor training. Okay lah, dapatlah duit juga. Kadang-kadang memang yang datang tu bukan dia nak beli apa yang kita offer. Kadang-kadang dia datang atas benda lain, niat lain. Tak apa. You adjust. Alright, seterusnya kita nak go kepada Puan Suzy, kemudian Cikgu Sarah, Puan Eza dan juga Cik Salwa. Silakan Puan Suzy. Okay, untuk yang hari ini Suzy dapat yang speed follow up, speed closing dengan cara untuk set personal branding kita. Itu selalu sangat terlepas. Nak orang tengok kita sebagai apa, perspektif orang semua tu. So yang tu Suzy dapat lah, yang tu yang dah faham jugalah tentang personal branding. And then script ni Suzy try untuk apply dekat Suzy punya yang Suzy dah try email mereka tu, Suzy akan follow up diorang semua. Try untuk closing. Harap boleh lah close. Okay. And I nak you guys put some intention. Puan Suzy dan juga semua ni, you kena expect orang reject. Sebab kenapa bila you tak ada expectation tu, alah dia ni dah lah banyak kerena, lepas tu tak nak pergi pula training, dia akan mumbling. Right? Sebab orang yang tak expect kegagalan, dan bila dia gagal, dia akan heartbroken sangat dan susah dia nak move on. Cerita dia bukannya gagal tu pelik. Semua orang gagal, cuma pelik bila you tak expect dan you heartbroken, dan bila you tak bangun-bangun. Itu baru pelik nama dia. Alright? Orang lain pun heartbroken tapi sekejap je lah, lepas tu bangun balik. Tapi you macam heartbroken, dah lah heartbroken, mumbling, mengutuk orang, macam-macam. Itu yang tak best tu. So expect you gagal. Expect you jatuh, expect orang reject. It's okay. Next. Dah kena reject, coach. Dah kena reject. Kena reject. Oh, syiannya. Pada muka. Okay. So terima kasih banyak Puan Suzy. Kita pergi kepada Cikgu Sarah. Silakan. Okay. Untuk takeaway hari ni saya dapat satu fokus tentang fokus kepada saya punya lah untuk self employment, iaitu kita nak kena jual tiket training. Okay, lepas tu semua saya nak dapatkan link tu, dan saya banyak lagi lah nak kena study lah benda tu kan. And then yang kedua tu relationship saya dengan yang influencer Erin tu. Macam mana dia boleh, macam mana dia nak influence, macam mana dia nak target kepada usahawan dia untuk join saya punya tiket training ni lah. Okay, dan saya rasa due date tu pun sangat penting, kena ada dalam setiap elite venture kot. Belum ada. Alright, fantastic. Terima kasih. Kita beri tepuk kepada Cikgu Sarah. Terima kasih. Awesome. Alright, kita nak dengar daripada Puan Eza, kemudian Cik Salwa. Silakan. Unmute dulu Puan. Oh, semangat tu. Okay. Dah nak bising, so right. Okay, alright. So tadi banyak dah poin-poin diorang dah bagi. Basically benda yang sama, intake, fokus semua tu. Cuma satu intake yang Izzah memang sentap sebab duk tahu knowledge dah banyak tapi buat dia tidak. So Izzah ni ada masalah otak thinking. Orang cakap thinking and sensing ni orang plan tapi buat dia lambat. So sekarang Izzah tak nak dah. Plan, buat, troubleshoot, buat kerja. Yes. Right. Okay, kita beri tepuk yang pada Puan Eza. Awesome. So, Puan Eza ni sebenarnya dia mengingatkan saya kembali pada tahun 2014. Okay, siapa nak dengar satu story? Alright. 2014,
I since 2011 I belajar dengan Azian Osman. Right? I belajar dengan Datuk Azian Osman ni yang macam belajar ni semua. Bila aku nak buat ni, macam aku belajar gila-gila kot. Right? Dah spend dah ratus ribu dah spend, tapi tak buat. So I decided untuk stop belajar. Right? 2014 I stop, I sambung balik 2016. Alright, 2014 ni I stop kenapa tahu? I rasa macam dah banyak sangat kau belajar tapi kau tak apply. So I try untuk execute. So bila I execute, itu yang berlaku sampai waktu tu kita ada 6 ke 5 business. Lepas execute, baru nampak benda tu. Alright. So bila dah buat, alright, bila dah sampai ada banyak business, dia akan ada masalah. Bila you makin nak berjaya, you makin banyak masalah. Alright. And waktu 2016 tu I dah start. Sebab kenapa dia masalah pada HR. So I belajar pula HR dengan Abdul Basit, lepas tu belajar dengan Riza Rashid, belajar dengan macam-macam lah. Right. So belajar, okay, dah dapat balik dah. Tune, berkembang lagi. Masalah lagi, belajar lagi, berkembang, masalah, belajar, berkembang, masalah. Lama-lama I pun kembang, masalah pun kembang, semuanya kembang. Alright. Tapi alhamdulillah experience, knowledge semua dapat. Alright. So kat sini whatever it is, belajar is belajarlah. In fact, I start belajar balik. Yang ini coaching ni adalah tak buat. Coaching ni you kena berguru, bertapa, bertalaki. Ini dengan Datuk Rosli ni. Struggle lah. Datuk cakap, okay, kelas kita start lepas asar sampailah tengah malam. I macam, oh man, sarapan pun tak sempat. Pergi juga. Alright. Sambung lagi esok. Ui, tengah-tengah belajar, depan-depan Datuk ni. Right. Dia macam acah-acah macam pejam sekejap, padahal dia punya micro sleep tu tak tahulah dah berapa minit kan. Tiba-tiba buka mata, terbeliak. Acah-acah kan Datuk pun terkejut kan. So yang trik tu I seorang je lah yang tahu. Sebenarnya tadi tu. Okay. So anyway, belajar, execute. Execute is a must. Alright. Macam Puan Eza ni, sebenarnya Puan Eza adalah thinker. Most of thinker, I nak you guys faham konsep manusia. Most of thinker are not doer. Kebanyakan pemikir dia bukan pembuat. Pembuat, D-O-E-R. Kebanyakan pemikir dia bukan pembuat. So macam mana dia nak dapat result adalah dia suruh orang lain buat. Alright, you kena tahu benda tu. Kalau you pemikir, you memang takkan buat. So you appoint orang macam Puan Eza, my suggestion, cara you nak berjaya adalah dengan orang lain yang buat kerja you. Maksudnya you kena ada team, you kena ada staff. Alright, so you kena buat benda tu. Lagi ramai staff you, lagi banyak you kejayaan you, lagi besar sales you. Itu cara you. Okay, awesome, fantastic. Last but not least, kita nak pergi kepada si Matahari, Cik Salwa. Silakan. Saya punya takeaway hari ni kena guna matahari supaya nampak lebih flawless. Oi, lain macam. Tak. Saya yang takeaway saya untuk sudah. hari ni adalah yang cara penyusunan ni self-employed business and investment ni, which is a good thing. Macam okay, maksudnya bila kita letak ni and then kita baru boleh bahagikan masa kita macam mana kita nak buat sebenarnya. Okay, fantastic. So benda ni, frankly speaking, apa yang I share dengan you guys tadi pasal money game tu, I tak pernah share dengan siapa-siapa lagi. Alright. In fact, kita akan kongsikan benda tu sebagai bonus session lah akan datang. Okay. So anyway, terima kasih. Kita bagi tepukan kepada Puan Eza dan Cik Salwa. Alright. Kita bagi tepukan kepada anda semua. Alright. So hari ni I sangat sebenarnya sebab I suka tengok respons you guys. Kita nak ambil gambar. Alright. Sebelum kita ambil gambar, I nak you faham dulu. Whatever it is, you thinker atau you doer, you kena buat dulu. Alright, you kena buat dulu baru benda tu akan jadi. Dia jadi apa? Pertama dia jadi masalah, for sure. Nombor dua baru jadi result. Kalau jadi result tanpa jadi masalah, masalah seterusnya dia akan 2 kali ganda berat. Alright, ini I study benda-benda ni. Kadang I buat sekali buat jadi, sekali buat belajar, sekali buat jadi. Kali kedua buat, masalah dia double. Alright, kadang-kadang buat jadi, kali ketiga tu 2 kali ganda beban dia. 3 kali ganda beban dia. Alright, so whatever it is, masalah is normal. But the thing is, you have to move, you have to do, you have to execute, baru benda tu akan jadi lagi bagus. Alright, so kalau you guys semua clear, jom kita switch on camera. Please rotate you punya screen. Okay, rotate you punya screen dan kita nak ambil gambar. Okay, so cantik semua dah?
Okay. 1, 2, 3. Alright. Satu lagi. 1, 2, 3. Okay. So, thank you so much, Elite Ventures. I just nak dengar masalah daripada you guys. Start esok. No. Start petang ni. Sebab kalau you guys ada dah buat, lepas ni terus call orang, you akan dapat masalah petang ni. Call me. Alright, coach nak one-to-one coaching kejap je. Tak apa, buat je. Alright, boleh semua? Saya nak 14 saya hari. nak tanya sekejap. Silakan. One-to-one boleh? Nak tanya one-to-one tapi bukan ramai-ramai. Cik Salwa, you ada kat mana? Kalau Cik Salwa nak physically, lagi bagus. Tak. Oh tak, okay. Ya, orang tak sudi kan, baru nak belanja makan. Bolehlah nanti. Okay. Habis ni terus sambunglah. I bagi masa sekejap sampai ke 12. Okay. Alright, thank you so much semua. Kita jumpa lagi next week. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Kini. Alright, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.